Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanallah Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat daripada Allah pada hari ini kita diizinkan hidup lagi setelah kita mati sementara malam tadi dengan tidurnya. Hari ini Allah izinkan kita berada di dalam rumah Allah yang tersergam indah ini untuk mengerjakan tuntutan-tuntutan yang diperintahkan oleh Allah SWT ke atas kita, iaitu dengan mengajinya dan juga dengan ibadatnya, solatnya. Jadi moga-moga dengan keizinan inilah maka Allah izinkan juga kita semua untuk dimasukkan ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun guru-guru agama yang hadir, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah pemuda sekalian yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab Jawi, masih lagi di bahagian yang hadapan tu, di bahagian bawahnya pula, 5 baris daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Pertama, wajib percaya kita dengan Allah. Keduanya, wajib percaya kita dengan segala malaikatnya. Ketiganya, wajib percaya kita dengan segala kitabnya. Keempatnya, wajib percaya kita dengan segala anbiya-nya. Kelimanya, wajib percaya kita dengan hari kemudian dan barang yang bergantung dengan dia. Keenamnya, wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala. Bermula untung baik iaitu iman dan taat, dan jahat itu bermula untung baik iaitu iman dan taat, dan untung jahat iaitu kufur dan maksiat. Baik. Jadi kita baca tu dulu. Baik.
Jadi pagi ni insya-Allah kita hurai tentang apa itu rukun iman. Jadi kata Syekh dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Pertama sekali kita kena faham apa makna rukun. Rukun bermakna imat. Maknanya imat. Apa makna imat? Imat tu maknanya tiang. Rukun ni tiang. Kenapa dibahasakan dengan tiang? Kerana sesebuah bangunan itu tidak akan berdiri tanpa tiang. Tak ada, cuba bawa datang satu bangunan yang tak ada tiang bangunan ni. Tak ada, mesti ada tiang. Begitu juga iman itu ada tiangnya. Mesti didirikan, nak bina iman, dia mesti ada tiangnya. Maka kalau dan tiang tu pula kena tiang yang kukuh. Kalau satu-satu bangunan tiangnya pun sengit, maka bangunan tu pun tak lamalah orang kata. Begitu juga dalam masalah iman, kalau tiang iman tu pun rapuh, sengit, maka imannya mudah tercabut atau mudah hilang. Kan? Jadi yang ni yang kita kena mengambil berat akan ia supaya iman kita terjaga dengan elok. Jadi rukun tu maknanya iman. Iman tu maknanya tiang kepada iman tu sendiri. Jadi kata Syekh dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Rukun iman ni berdasarkan hadis Nabi SAW, maka diletakkan adalah 6 perkara yang termasuk dalam rukun iman. Tengok salah satu, yang pertamanya, wajib percaya kita dengan Allah. Kerana iman ni maknanya percaya, yakin. Jadi yang pertama, percaya kita dengan Allah. Maksud percaya dengan Allah, percaya dengan segala apa yang diperintahkan Allah. Kalau percaya Allah saja tapi tak percaya dengan perintah Allah, tak termasuk dalam beriman kepada Allah. Ada orang dia kata ya, Allah memang Tuhan, tapi hukum Allah tu tak sesuai. Ke mana jadi macam tu? Kata Allah tu Tuhan, tiba tanya sampai hukum Allah tak sesuai. Dia kata, kalau macam tu setarah dengan kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, puak-puak kafir Quraisy tahu dah Allah. Dia kenal Allah dan dia biasa dengar perkataan Allah tu, biasa dah. Cumanya yang jadi kafirnya puak-puak kafir Quraisy ni sebab dia mensyirikkan Allah. Dia meletakkan Allah tu sama dengan Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat, yakni berhala-berhala. Situ yang jadi kafir. Jadi kita yang kata kita percaya Allah, kita kena terima segala apa saja yang Allah kata. Apa yang Allah suruh kena terima. Kalau tak, setarah Abu Jahal, Abu Lahab. Walaupun dia kenal Allah, dia tahu nama Allah, tetapi dia tidak beriman, tak percaya kepada apa yang dikata atau disuruh oleh Allah. Dalam ayat Quran Allah sebut, man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanyalah wahai Muhammad, siapa yang cipta langit dan bumi pada puak-puak kafir ni, la yaqulunallah. Sudah tentu mereka akan jawab Allah cipta langit bumi. Kan? Tanya orang kafir, siapa buat langit bumi ni? Kan? Dia akan jawab Tuhan. Nampak? Contoh kita tanya orang Hindu, siapa buat langit bumi? Dia kata Tuhan. Kita tanya Tuhan mana? Dia pun tunjuk patung. Kita kata patung ni boleh buat langit bumi. Nampak? Itu menjadi dalil. Kita tak bawa ayat Quran, tak bawa hadis, tapi kita bawa pembuktian yang sangat-sangat kukuh. Takkan patung tu pun hang buat, hang yang okey, tiba-tiba dia boleh buat langit bumi. Tak terima akal. Tak? Jadi benda ni boleh dibuktikan. Tak? Kita di Malaysia ni alhamdulillah. Lepas tu Ustaz Dr. Izhar kata, tolong pertahankan alim-alim ulama di Malaysia kita. Pertahankan jabatan agama, mufti dan sebagainya, sultan kita dan sebagainya, yang menjadi payung kepada agama dalam sesebuah negeri dan juga negara. Kerana kalau kita tak nak jadi macam seperti di Indonesia. Indonesia antara negara yang paling ramai orang Islam, majoriti ramai umat Islam. Tetapi negara mereka tak ada, orang cakap enactment
agama Islam dalam dia punya perlembagaan negara, tak ada. Jadi negara dia negara yang sangat-sangat bebas. Nak cakap apa pun tak apa. Kan? Nak cakap Syiah pun boleh, tak jadi satu kesalahan. Nak cerita apa pun yang walaupun ajaran tu sesat, tak jadi satu kesalahan dalam undang-undang. Sebab apa? Sebab dia bebas. Bebas nak bersuara. Kalau di Singapura pula, dia punya peraturan tak boleh kita cakap perbandingan agama. Macam anda sebut tadi tu, anda cakap kalau tengok Hindu, tak boleh sebut gitu. Tak boleh cakap agama lain. Kerana nanti kita mengecil hatikan agama lain. Sampai tak boleh cakap. Habis nak buktikan macam mana Islam ni sebenar. Nampak? Tu. Hari ni malam tadi sahabat dia hantar satu video. Seram gak tengok video tu. Bukan video hantu. Tapi soal akidah. Berlaku dah di Malaysia ni di Puchong. Di Puchong, Selangor. Di Malaysia ni ada satu bangunan, ada satu persatuan. Dia panggil plural life ke apa benda dah. Society. Persatuan ni dia menggabungkan semua agama. Dia buat satu temple, kan? Dia dipanggil temple tu universal. Maknanya semua agama duduk sekali. Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Sikh, apa tak kira. Sampai ajaran Bahai pun ada dalam tu. Ajaran Bahai ni daripada Iran, ajaran sesat. Duduk juga dalam tu. Dan dia berhimpun. Kemudian share satu sama lain. Sehingga kan dia faham pegangan dia. Dia kata agama ni, kata-kata dia lah. Dia kata agama ni ibarat sungai-sungai. Dan Tuhan itu adalah laut. Maka setiap sungai akan bertemu pada laut yang sama, dia kata. Maknanya apa agama pun tak kisah. Asal baik, dia akan bertemu dengan Tuhan. Boleh macam tu? Kalau tak mengaji ilmu akidah, tuan-tuan, habis terpedaya. Sebab kalau nak ikut nampak macam logik tu ada. Betul juga. Nah, kalau Hindu baik, takkanlah kena bakar dengan api neraka. Nampak ni? Main dengan akal. Kan? Baik, acong baik. Dia jumpa orang semua senyum. Sampai tak ada orang pun dia senyum. Baik sungguh. Bagusnya. Dah takkanlah kena bakar dengan api neraka. Nampak? Itu main akal. Lepas tu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dia pesan. Sejahat-jahat orang Islam, dia tetap juga boleh masuk syurga Allah. Tapi sebaik-baik kafir, dia tetap duduk dalam neraka Allah selama-lamanya. Kita kena pegang itu. Jangan berpegang pada pahaman-pahaman yang sesat yang kata lebih baik pemimpin kafir yang jujur daripada pemimpin Islam yang korup. Ini semua adalah kata-kata nista daripada golongan-golongan yang nak menjatuhkan Islam sebenarnya. Dari segi kalau kita sekali pandang ayat ni nampak macam betul. Betul lah Ustaz. Pemimpin kafir yang baik betul. Mestilah lebih baik daripada pemimpin Islam, tapi jahat. Nipulah, makan rasuah lah. Nampak sekali ayat tu macam betul. Persoalannya, adakah semua orang Islam tu jahat? Sampai dah tak ada seorang Islam pun baik. Kan? Contoh kita nak lantik pemimpin. Dia kata pemimpin kafir yang jujur, yang baik, lebih baik daripada pemimpin Islam yang jahat. Memang betul kita kata ada pemimpin Islam yang jahat. Tapi adakah semua pemimpin Islam tu jahat? Lantiklah pemimpin Islam yang baik. Yang pergi lantik pemimpin Islam tu jahat apa? Ramai lagi orang Islam yang baik-baik. Tu imam kita baik, lantik lah. Jadi kita kampung apa? Ada lagi ramai orang Islam yang baik. Tapi nak pergi cari buat bandingan dengan yang jahat, tak kenalah. Itu sebenarnya nak menjatuhkan Islam dan nak menaikkan kafir sebenarnya. Jangan kita terpedaya tuan-tuan. Sebab ini soal akidah. Sebab itulah Nabi risau di akhir zaman ialah fitnah. Nabi tak risau pasal Covid. Nabi tak risau wabak. Tak ada hadis cerita Covid. Tapi Nabi cerita apa? Iaitu fitnah di akhir zaman. Antara yang paling Nabi risau ialah penyakit wahan. Kebetulan pula
apa nama COVID ni, corona ni datang daripada Wuhan. Tapi yang Nabi kata dalam hadis bukan Wuhan. Apa makna Wuhan? Sahabat tanya, wamal wahnu ya Rasulullah. Apa tu Wuhan ya Rasulullah? Nah, Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Benci kepada kematian. Sayang sangat ke dunia. Nah, dunia milik tak salah, tapi ni sampai lampau cinta dunia sehingga mengabai-abaikan kerja-kerja agama. Sibuk dengan kerjaya dia sampai membelakangkan hukum hakam Allah. Ada. Betul dah lah, kan? Ini kita bersanah. Betul dah. Penguat kuasa jabatan agama, dia ada tugas, ada amanah. Pergi cek lah orang ikut SOP ke tak. Tapi kalau main dengan masjid surau, lebih kurang sudah dah, kan? Sebab orang semayang, lebih kurang dah lah. Yang nak serius ni betul-betul ni yang buat haram tu. Minum arak, main judi, berzina. Bagi serius sungguh. Kau bagi. Sebab apa? Ni ittifaq ulama sepakat daripada dulu sampai sekarang. Haram lah ke? Tapi bila main dengan masalah ni, dia ada khilaf. Ada pertimbangan, bukan satu benda yang qat'i, bukan satu benda yang putus, kan? Jadi kita kena pandai jugalah dalam mengatur. Janganlah sebabkan kerja bahagian dunia, kan, kita orang cakap straight sangat, dah bahagian akhirat. Ada tu. Ada kadang-kadang zaman dulu-dululah. Lah ni okey sikit ah. Dulu siap tangkap alim ulama, tangkap ustaz-ustaz polis lah. Kan? Bukan kita kata semua polis itu tak betul, tapi inilah kita nak cerita tentang hal agama. Kan? Kita kata awak pergi tangkap ustaz, dia kata minta maaf ustaz, tugas dah, kerja kena buat. Kan? Betul dah tugas, betul lah kerja, tapi takkan mu nak jawab macam tu depan Allah Taala sok di padang mahsyar Allah tanya, kenapa mu tangkap nak kekasih aku? Kenapa tangkap ulama aku? Kenapa tangkap asatizahku, orang yang buat kerja dakwah untuk aku, untuk yang menyebarkan Islam, agamaku? Kenapa kamu tangkap? Nak jawab dia? Nak jawab, dah bos suruh, macam tu. Takkan nak kata gitu. Betul dah tugas, tapi inilah ya, sebab dalam rencana Allah Muhammad, dalam rencana PDRM ada nama Allah, ada nama Nabi. Kan? Betul dah tugas, tapi tengok siapa yang perlu kita lebih walak, lebih taat. Kerana Allah lah atas sekali. Kan? Kalau benda tu bercanggah dengan apa yang diperintahkan Allah, tak boleh taat kepada perintah makhluk. Lepas tu kena tengok dan sama. Jangan jawab senang hari ni, semua benda buat apa pun. Sok kalau kafir memerintah kita macam, dia kata tutup masjid, tangkap, bunuh habis ulama, kita pun bunuh. Lepas tu bila orang tanya, awak bunuh ulama? Nah, pemerintah suruh, bos suruh, begitu. Habislah macam tu agama ni. Kan? Jadi kita biar jelas. Kan? Jangan takut pada siapa-siapa, jangan takut pada makhluk, takut kita semata-mata pada Allah. Itulah yang nak cerita, nak bagi faham rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Nah, yang ni yang dimaksudkan dengan percaya pada Allah, bukan percaya sebut cakap ke mulut je, aku percaya dengan Allah. Kan? Tapi bila nak buat kerja agama Allah, nak mempertahankan agama Allah, jadi takut-takut dan sebagainya. Jadi tak kena. Jadi sebab apa tuan-tuan? Rukun iman ni kalau terlucut satu, dia tak tinggal 5. Sebab matematik agama ni dia bukan macam matematik sekolah. Matematik sekolah 6 tolak 1, ya tinggal 5. Tapi main dengan rukun iman, 6 tolak 1, tolak 1 je, bukan tolak 6, tolak 1 je, kosong tu je. Buang yang pertama ni, tak yakin dengan Allah Ta'ala, habis segala-galanya. Jadi kafir lah, duduk dalam neraka selama-lamanya. Lepas tu biar bagi kemas elok. Percaya kita dengan Allah yang pertama. Yang kedua, wajib percaya kita dengan segala malaikatnya. Malaikat ni apa dia? Malaikat ni adalah tentera-tentera Allah. Wajib kita percaya malaikat tu wujud, malaikat tu ada dan menjadi tentera-tentera kepada Allah. Bukan, tapi jaga akidah. Jangan kita faham malaikat ni tolong kerja Allah. Allah tak berhajat kepada pertolongan siapa pun. Allah tak berhajat kepada pertolongan makhluk pun. Allah tak memerlukan malaikat. Allah tak perlukan siapa-siapa pun. Dah tu kenapa Allah pergi cipta malaikat? Allah nak tunjuk kehebatan dia, kekuasaan dia. Buat ibarat kias contoh macam tok guru saya buat.
Dia kata contoh, di pondok lah katakan, saya mengajar, saya sebagai guru, anak murid ada kat depan. Tiba-tiba saya panas kipas tak pasang. Bukan nak kata kipas ni tak pasang, ni sejuk sangat dah. Nah, contoh, katalah kat situ kipas tu tak pasang. Jadi saya kata, seorang bangun pergi tekan switch, buka kipas. Ada. Persoalan yang timbul, boleh tak boleh saya sendiri yang bangun pergi tekan switch? Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa saya suruh orang? Sebab saya nak tunjukkan kekuasaan saya sebagai seorang guru, memerintahkan kepada anak murid untuk taat, untuk buat. Begitu tak? Allah boleh buat sendiri semua. Allah tak perlukan malaikat. Sekadar nak hantar wahyu ke Rasulullah, Allah tak perlukan malaikat Jibril. Allah boleh buat semua tu sendiri. Tapi Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Allah cipta tentera-tentera ni nak tunjuk kehebatan dia. Sebab tu bila-bila hari merdeka, kan, kerajaan-kerajaan negara-negara semua, dia akan pamerkan berapa banyak tentera dia, kereta kebal dia, jentera apa semua, sebab nak menunjukkan kehebatan satu-satu kerajaan tu. Jadi Allah tunjuk kehebatan kerajaan Allah, tak terkira bilangan malaikat dia. Sampai tak tahu berapa, tak disebut. Yang wajib kita imani tu 10. Kan? 10 malaikat tu yang lagu Raihan buat tu. Tapi jumlah sebenar wallahu a'lam, tidak terkira banyaknya. Hanya Allah saja yang tahu. Sehingga kan saya belajar dengan guru saya Syekh Omar. Dia kata bila Nabi cerita tentang perihal langit, Nabi buat tangan begini. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa maknanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini menunjukkan langit tu di atas sana melendut. Kenapa melendut? Kerana terlampau banyaknya bilangan malaikat yang duduk di setiap langit tu. Macam rak kitab kita ni, bila terlampau berat kitab, dia akan bengkok gitu. Dia tu bengkok kedudukan langit tu yang digambarkan oleh Rasulullah. Kerana tak tahulah berapa banyak, berapa bilion, berapa juta ke apa malaikat duduk di satu-satu langit. Langit satu sampai langit yang ketujuh. Bayangkanlah, tu baru langit. Belum di Baitul Izzah, belum di Baitul Ma'mur, belum yang dalam syurga, jaga syurga, belum yang di neraka pula. Allah terlampau banyak. Tu semua yang atas, yang kat bumi ni pula, rakit atik kanan kiri tu. Nah, yang jaga rezeki, yang bagi ilham tu semua ada malaikat-malaikat dia. Malaikat yang jaga bahagian bukit, malaikat ni, malaikat tu, macam-macam malaikat. Terlampau banyak. Jadi kita kena yakinlah. Kena wajib percaya. Ni ada orang tak percaya soalan muka nakir, tak percaya dia. Ya sungguh ke ada soalan dalam kubur? Dia tanya. Kita kan ni kalau mu nak tahu cepat, mati cepat lah. Abang mu tahu ada kedak dalam kubur tu, ada soalan kedak. Kan? Tu. Ini sampai tak kenal malaikat. Lepas tu biarlah kita kenal nama-nama malaikat. Kurang-kurang yang 10 tu kata ulama. Biar tahu nama-nama dia. Bukan apa, takut sok kalau malaikat maut datang rumah tak tahu, tak kenal. Assalamualaikum. Malaikat datang. Waalaikumsalam. Siapa ni? Ni lah Israel. Oh, El. Main mana? Tak kenal siapa Israel. Dia saja tanya, dah datang ni sebab apa ni? Datang nak ambil ambil saya gimana? Pergi dalam masuk dalam kubur, mati. Lah malaikat maut ke? Ya, malaikat maut lah ni. Lah tak kenal malaikat maut. Biar kenal lah malaikat kan. Jadi tahu dah. Dan biar kita ni jadi bersahabat dengan malaikat. Jadi kawan dengan malaikat. Mana kawan malaikat? Malaikat ni dia suka orang yang suka bersunnah dengan cara sunnahnya Nabi. Dia berjubah ke, berserban ke, atau apa-apalah yang kuat dengan sunnah Nabi. Sebab pakaian malaikat itu begitu. Nabi cerita saat di perang Badar, malaikat-malaikat turun memberi bantuan kepada tentera Islam yang diketuai oleh malaikat Jibril. Bila ditanya oleh sahabat pakaian mereka bagaimana, malaikat itu berjubah putih dan berserban putih sambil membawa pedang masing-masing. Jadi mana malaikat tu dia pakai pakaian begitu. Kan, pakaian-pakaian seperti pakaiannya Nabi. Tak apa dah, mungkin kita tak biasa nak pakai jubah serban apa bagai ni, tapi biarlah ada satu kat rumah. Tak banyak apa, lain semua baju Melayu Johor, baju Melayu Pahang, baju Melayu Cameron, semua ada jenis. Yang cok strawberry pun ada, kan? Tak apa dah, tapi biar ada satu bahagian jubah.
Selai belilah, bukan mahal mana. Bukan sampai kat 45,000 selai jubah. Nak beli selai duk gantung dalam tu. Bila-bila esok, hari-hari raya ke, hari kebesaran ke, atau hari Jumaat ke, pakai sekali. Walaupun tak pakai selalu. Biar hati tu ada minat apa yang diminat oleh Rasulullah. Kan? Tak benar lilit serban atas kepala. Buat sekali-sekala. Kan? Raya sekali ke, apa nama, sembahyang Jumaat ke. Setahun sekali tak apa dah. Kan? Tapi kena belajar cari ikat, takut pergi ikat mati belakang. Dah tak boleh cabut terus dah. Orang kata bagusnya istiqamah pakai serban, di mana-mana pun serban. Bukan istiqamah ni tak boleh buka dah, dia kata. Teruk sangat tu. Belajar. Itu. Baik. Yang ketiga, wajib percaya kita dengan segala kitabnya. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang selebihnya suhuf. Suhuf ni ada khilaf lah. Ada yang kata 100, ada kata 101. Wallahu alam yang sebenarnya. Nah, tapi yang kitab tak ada khilaf. Semua sepakat kata 4, iaitu Zabur, Taurat, Injil, Quran. Okey, baik. Yang dimaksudkan dengan rukun iman yang ketiga ni, wajib kita percaya dengan kitab-kitab Allah. Artinya kita percaya semua kitab tu betul daripada Allah. Tu maksud dia. Maknanya Zabur tu betul daripada Allah, Taurat betul, Injil betul daripada Allah, dan Quran jugalah. Kan? Tetapi bila nak pakai, kita hanya boleh pakai Quran saja. Zabur, Taurat, Injil sudah terbatal, tidak boleh lagi dipakai. Maksud tak boleh pakai bukan maknanya tak betul. Betul, tapi tak boleh pakai di zaman sekarang. Kerana syariat pada sekarang ni ialah syariat Rasulullah, bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka syariat yang mesti diikut ialah syariat Quran. Syariat Zabur, Taurat, Injil tak boleh pakai dah. Tu maksud dia. Bak memang pun, kerana kata guru kami masa dia baca kitab tafsir, dia kata syariat Nabi dulu-dulu lain, tak sama. Ada syariat Nabi dulu-dulu, kalau nak bertaubat kena lawan pedang sama-sama. Contoh, seorang ni dia buat dosa, seorang ni pula buat dosa, kena pergi belakang bukit sana, lawan pedang antara dua dia ni sampai mati, baru Allah terima taubat dia. Macam tu dia punya cara taubat dia. Kan? Zaman dulu-dulu lah. Mujur tak buat zaman sekarang ni. Kalau buat zaman sekarang ni, berapa kerat tinggal datang masjid. Nampak? Mana haji? Malam lawan pedang mati. Buat taubat. Nampak? Naya gitu. Dengan ustaz-ustaz kan? Mana ustaz datang kuliah dah? Ustaz dia ni main pedang sana pula. Habis jenuh nak taubat yang tu. Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, kasih akan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kasih tu terlimpah atas umatnya. Maka Allah kata umat Nabi Muhammad nak bertaubat, sekadar sebut istighfar, astaghfirullahalazim, dengan penuh ikhlas dalam hati, nescaya aku mengampunkan dosa dia. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah sangat kasih pada orang yang bertaubat. Mudahnya. Dan bila mudah gitu, apalah kita mati banyak sangat dosa. Itu pelik. Itulah, cuba sama-sama kita renung. Kenapa ada orang mati tapi dosa banyak lagi, sedangkan terlampau mudah nak bertaubat? Betul dah kita buat banyak salah. Kita pun mengaku kita ada dosa zaman dulu-dulu, zaman muda, zaman Vespa dulu, tak ingat? Zaman muda dulu, kugiran lah apalah. Zaman dulu banyak lah laranya. Tapi istighfar lah, minta ampun sungguh-sungguh, dan tanam azam tak nak buat lagi, menyesal. Kan? Insah betul-betul, dah Allah ampun, mati dalam keadaan bersih, berjumpa Allah, bertemu Allah dalam keadaan baik, bersih, suci. Tu. Baik. Jadi itu maknanya wajib percaya pada segala kitabnya. Dan yang keempat, wajib percaya kita dengan segala anbiya-nya. Anbiya tu jamak bagi perkataan nabi. Kalau nabi seorang, anbiya maknanya nabi-nabi. Maknanya kita kena percaya semua nabi, bukan Nabi Muhammad seorang, semua nabi. Semua nabi. Jumlah nabi semua sekali adalah 124,000 orang berdasarkan hadis. 124,000 orang, semua nabi. Daripada 124,000 tu pula, Allah cuma lantik 313 dari kalangan mereka menjadi rasul. 313 ni ada khilaf sikit, ada yang kata 314, tapi yang jumhurnya, yang ramainya kata 313. Lepas tu kadang-kadang ada setengah-setengah ustaz tu dia nak cari nombor pelik 313.
Tak? Datang geng Mak Pik mana dah, dia pergi buat nombor ekor pula. Dia kata ni nampak. 313 tu sebenarnya 313 orang Rasul yang dilantik oleh Allah. Dah kita kena tahu semua nama? Dah, yang nak kena tahu 25 sahaja. Jenuh 313 nak apa dalam kepala. 25 kadang-kadang lupa kan. Jadi 25 saja. Sebab apa 25? Sebab 25 ni Allah sebut dalam Quran. Adapun selebihnya Allah tak cerita dalam Quran. Habis nama-nama Nabi lain tu ambil mana? Kadang-kadang daripada riwayat hadis ataupun kadang-kadang daripada cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat ni kita boleh terima atau boleh pakai selagi mana tak bercanggah dengan Quran hadis. Apa makna Israiliyat? Orang-orang yang dulu dia Yahudi atau Nasrani, ahli kitab, kemudian bila datang Nabi Muhammad, dia masuk Islam. Dia jadi orang Islam. Tapi padahal dulu dia Yahudi, dulu dia orang Nasrani, dan dia ni alim dalam kitab-kitab lama, contohnya Zabur, Taurat, Injil. Kemudian bila Islam datang, Nabi bawa, dia baca dalam kitab lama dia tu, kitab Zabur, Taurat, Injil tu memang ada cerita pasal Nabi Muhammad. Akan datang satu orang Nabi yang paling last sekali, paling akhir sekali, dia akan bawa ni, ciri-ciri dia semua ada kan. Siap nama pun ada. Dalam kitab Injil disebut nama Ahmad. Maka mereka percaya, mereka faham ayat ni, mereka pun beriman dengan Nabi, beriman dengan Islam, maka jadi orang Islam. Dan kemudian mereka bawa cerita-cerita lama ni, cerita lama tu dipanggil Israiliyat. Bukan cerita daripada orang Israel, negara Israel tu tak, tapi cerita daripada orang yang dulu Yahudi Nasrani kemudian masuk Islam, dia cerita. Cerita tu panggil cerita Israiliyat. Tapi ulama berhati-hati, bukan boleh kita ambil semua. Kena tengok dulu cerita dia tu. Kalau tak bercanggah dengan Quran hadis, boleh diterima, tapi tak boleh dibuat sebagai hujah, kerana tak kuat. Baik. Jadi itu maknanya percaya kita dengan semua Nabi, semua sekali lah. Maksud sekurang-kurang percaya ni, kata ulama, sekurang-kurang, paling lekeh sekali lah, sekurang-kurang bila disebut nama Nabi tu, dia tahu tu Nabi. Jangan sampai tak kenal, jangan sampai tak tahu. Contoh orang sebut Adam, Adam Nabi kan. Idris Nabi. Ismail Nabi Yusuf Nabi. Yusuf Tayyub dia bela. Yusuf kurma ke Nabi? Dia pening. Kalau pening, tu maknanya dia tak kemah lagi. Dia punya beriman dengan para Nabi tu. Dia patut kena kemah. Sebut je nama, dia tahu ni Nabi ke bukan. Tu kena tahu betul-betul lah. Baik, itu yang dimaksudkan wajib percaya kita dengan segala anbiya-nya. Yang kelima, wajib percaya kita dengan hari yang kemudian. Apa maksud hari kemudian? Maknanya hari yang terakhir, iaitulah hari kiamat lah kan, hari akhirat. Kenapa dipanggil yaumul akhirah? Kerana hari itu hari yang akhir. Tak ada hari dah lepas tu. Macam kita sekarang, hari ni ada lagi. Semalam ni kita duduk dengan kuliah apa semua, rupanya ada lagi hari ni. Hari esok ni ada lagi. Mungkin juga esok pun ada lagi hari. Sebab belum lagi nampak secara jelas tanda-tanda kiamat besar. Jadi kita menyangka esok ada lagi hari. Ada lagi hari. Ada lagi hari. Tapi bila sampai yaumul akhirah, tak ada lagi hari. Itulah hari yang terakhir. Jadi bila maksud tak ada lagi hari, apa yang diukur dengan hari tu? Hari ini dalam Islam dikira dengan hadirnya bulan dan matahari. Bulan matahari itu sebagai tandanya hari. Bersilih ganti matahari naik turun, lepas tu bulan pula naik turun. Dan bersilih ganti matahari bulan tu menandakan itulah hari. Tapi bila hari akhirat, hari yang terakhir, tidak ada lagi silihan ganti antara bulan dan matahari. Makna dah tak ada lagi lah. Macam pagi gini tak ada. Tak ada dah, kuliah-kuliah subuh tak ada dah kan. Tinggal lagi nak dihisap lah, apa jadi dengan kita. Kalau elok lah tempatnya. Gitu. Jadi dan barang yang bergantung dengan dia. Maksud barang yang bergantung dengan dia, apa saja yang berkait dengan hari akhirat, wajib kita percaya. Contoh tanda-tanda kiamat tu wajib kita beriman. Jangan tolak, tak percaya aku kan. Tak boleh. Mana-mana yang ada dalam hadis, ada nasnya yang disebut dalam kitab oleh alim ulama,
tanda kecil ke tanda besar ke, wajib kita beriman. Ada pun tanda-tanda rekaan, yang tu kita tak wajib beriman. Contoh ikan naik atas dasar laut, dasar laut lah, atas permukaan laut, melimpah-limpah ikan naik. Orang pun ambil gambar, buat video. Ni tanda kiamat ni, tanda kiamat ni, dia kata. Tanda kiamat jelas mana? Hadis mana sebut? Tak akan berlaku kiamat melainkan ikan akan naik atas permukaan air. Ada hadis sebut itu? Tak ada. Jadi tu tak masuk kata ulama. Itu hanya cerita boleh. Ataupun kita ambil iktibar boleh. Tuan-tuan, insyaAllah kita tengok keadaan pelik sudah berlaku ni. Tu boleh. Tapi nak kata ni tanda kiamat, tak ada nas. Jadi jangan pandai-pandai reka. Yang ada nas saja. Matahari terbit belah barat, kan? Lahirnya Nabi akhir zaman, itu tanda kiamat. Lahirnya Nabi Muhammad tu tanda kiamat dah. Itu semua ada nas-nas ni, ada dalam hadisnya dan sebagainya. Dan yang keenam, yang terakhir, wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala. Wajib kita percaya untung baik ke untung jahat ke, semuanya daripada Allah. Yang ni kena faham elok-elok. Biasa kita dengar ustaz-ustaz kata macam ni, bila habis dah hujung kuliah, dia kata apa? Dia kata yang baik itu datang daripada Allah dan salah silap itu adalah daripada diri saya sendiri. Jadi ini kena faham ayat ni. Bukan ustaz tu cakap tu tak salah, betul. Tetapi biar kena pada tempat ni. Cakap tadi tu cakap syariat nama dia, cakap adab. Dari segi adab, kita kata yang baik semuanya Allah, yang jahat, yang silap itu kita sendiri. Adab kita dengan Allah. Takkan kita nak kata Allah ni buat jahat ni. Tak, adab kita. Tetapi dari segi hakikah ni maknanya benda kat dalam hati, keimanan kita, i'tikad kita. Dalam hati kita, kullu min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, setiap sesuatu semuanya adalah daripada Allah. Jadi setiap sesuatu tu apa ni? Semua baik ke jahat ke, semua daripada Allah. Macam yang dalam rukun iman yang keenam ni. Tak kira untung baik ke untung jahat ke, semuanya daripada Allah. Yang itu dari segi hakikat. Tapi kalau tak nak mengelirukan masyarakat, sebaik-baiknya para ustaz dia cerita dua-dua lah. Dia kata yang baik itu datang daripada Allah dan silap itu daripada diri saya sendiri. Dari segi adabnya, adapun hakikatnya semuanya daripada Allah. Baru jelas, baru orang tak keliru, kan? Ni takut orang keliru. Mulalah orang akan menyesatkan ustaz ni, sesatkan ustaz ni. Oh, sedap kan mak nak sesatkan ustaz, kan? Jadi dia pun tak start lagi. Jadi baik. Jadi maknanya segala apa takdir milik Allah. Allah lah yang tentukan semua. Tapi walaupun begitu, dari segi syariat kita kena ukur. Nak buat satu-satu perkara, kalau dalam syaraknya, dalam Quran hadis kata boleh buat, baru buat. Quran hadis kata tak boleh buat, jangan buat. Jadi macam mana nak kira ni dalam masalah soal takdir ni, qada dan qadar ni? Okey, baik. Barang yang dah lepas, start daripada saat ni dan ke belakang, yang semalam, kemarin, dulu apa semua ni, yang dulu-dulu tu semua adalah barang hakikah. Itu yang dipanggil sebagai takdir yang tidak boleh diubah. Itulah yang dipanggil sebagai ketentuan Allah. Allah dah tentu dah. Allah nak jadikan PKP, Allah nak jadikan bertukar kerajaan ke apa ke, semuanya itu sudah dalam ketetapan Allah. Adapun perkara yang nak mendatang selepas ni, saat ke depan ni, nak jadi apa lagi tengah hari ni, petang ni, yang itu maknanya kita ukur dengan barang syariat. Mana barang syariat? Tengok Quran kata boleh ke tak boleh, hadis kata boleh tak boleh. Quran hadis kata boleh buat, baru kita buat. Quran hadis kata tak boleh buat, jangan buat. Tu. Tapi kalau dah terjadi juga, contoh kita nak sangat semayang Zuhur sebab Quran hadis suruh, kita pun plan kunci jam apa semua sebab penat sangat, tidur sekejap sebelum Zuhur tu, kan? Bangun-bangun dengar azan, kita pun ingat semayang Zuhur, tengok awak gelap ni mendung apa, maghrib dah. Contohlah kata Zuhur tak semayang, jadi Zuhur tak semayang tu, itu dah jadi ketentuan Allah. Sebab luar kawalan kita dah. Yang tu yang ulama kata, orang yang tertinggal solat dimaaf, tidak berdosa, tapi wajib qada. Jangan awak itu, kan? Awak ada awak Allah buat aku tak semayang, memang aku tak semayang lah. Kepala otak tu. Nampak? Kena ganti balik lah.
Sama gak macam puasa. Sebab tu ulama kata dia puasa lepas tu termakan. Lepas tu ulama jawab Allah izin dia makan, Allah bagi dia makan. Macam mana? Biar 30 hari straight pun. Bulan puasa tu straight makan saja. Bangun pagi-pagi hari pertama. Bangun pagi-pagi nak pergi kerja. Lupa dah mana tadi. Ingat dah. Tapi pagi tu sebab sibuk teringatkan kerja, terlupa. Bangun pagi siap-siap nak pergi kerja. Bini pula pun lupa juga. Satu keluarga lupa. Bini pergi buat nasi goreng. Relax nasi goreng pukul 8 pagi. Nak pergi office kan. Kata, bang makan dulu. Makan dulu ni. Dah siap masak ni. Ayolah cepat sikit. Dah lambat dah ni. Makan. Tengah-tengah makan bini kata, bang, hari ni berapa bulan ni? Ramadan. Allah puasa. Campak sudu. Dah tak apa. Yang dah sudah. Yang alhamdulillah tadi. Dah kena udang apa semua. Tak apa. Tapi jangan Allah. Makan je lah. Itu tak boleh. Yang dah masuk. Itu yang dikata Allah izin. Lepas tu rumah dengan pejabat tak jauh mana. Tengah hari balik rumah. Sebab rumah dekat dengan pejabat. Balik saat lupa pergi bini. Pergi buat ikan. Ikan bawal. Masak tengah hari. Masak apa tengah hari ni? Sedap bau. Masak special hari ni. Makan. Tengah-tengah makan. Ekor ikan duduk kat mulut lah. Nampak? Kali bang, kan puasa ni. Allah puasa. Kepala masuk dalam ekor kat luar. Tak apa. Buang ekor je. Telan tadi dah telan. Kepala tadi telan dah. Allah bagi dia makan. Sambung dah pergi kerja. Office boy tegur. Bos, ada cili kat gigi. Tak apa nak buat macam mana. Balik kerja petang tu kan. Bini buat pisang goreng pula. Allah. Cicah habis ngasah makan. Puasa. Lupa lagi. Straight satu hari tu tak dia makan. Tapi ulama jawab puasanya sah. Padahal dia makan sebab tak sengaja. Tengok tak sengaja tu kan lama mana 30 hari straight sebulan. Nak makan saja. Contoh lah. Kalau tak jarang lah berlaku, pelik sangat. Tu buat-buat lupa namanya. Tapi kalau contoh berlaku, tu kata. Sebab apa? Sebab itu sudah Allah tetap. Ada pun yang kita boleh kawal, kita kena kawal dengan syariat. Tak boleh kita buat lebih kurang. Awak hang jadi pelacur ni. Dah Allah tentu aku jadi pelacur. Aku nak macam mana? Tak boleh jawab gitu. Kan? Tu bagi flying kick atas kepala. Kan? Ada mana boleh jawab gitu? Dah, yang ni dah memang kita bukan kawalan kita. Kita sekarang dah berusia. Zaman muda kita dulu mungkin lara. Yang zaman muda itulah memang Allah dah tetap gitu. Nak macam mana? Bukan boleh patah balik ke zaman dulu. Kan? Tapi yang sekarang ni, apa yang kita boleh baiki, kena baiki. Sebab ni adalah yang kehadapan ni kita ukurnya dengan jalan syariat. Dia maksudnya begitu. Jadi itulah yang dikata bermula untung baik iaitu iman dan taat, dan untung jahat iaitu kufur dan maksiat. Yang dimaknakan dengan takdir yang baik ialah iman dan juga taat, dan dikatakan takdir yang jahat iaitulah kufur dan juga maksiat. Kalau kita tengok iman dan taat ni, dia ada kaitan dengan zahir dan batin. Iman itu batin, duduk dalam. Ada pun taat zahir, luaran. Lagi tinggi taat seseorang itu, maka maknanya tinggilah iman dia. Tapi kalau kurang taatnya, maka kuranglah imannya. Tapi kalau taatnya tak ada langsung, maknanya imannya pun tak ada langsung. Jadi nak ukur iman kita, iman aku banyak mana agaknya. Tengok kerja taat kita banyak mana. Kita taat sungguh-sungguh dah perintah Allah. Kalau ada peluang-peluang benda jahat nak buat, kita ambil tak? Kita ni kadang-kadang memang baik, bagus, sebab belum ada peluang nak buat benda jahat. Itu ujian Allah bagi. Bila ada peluang, macam kita jalan-jalan nak keluar masjid, kan? Tiba-tiba nampak ada duit jatuh. Tak tahu siapa punya, kan? Tak banyak mana, 300, 100 keping, 3 keping. Kita tengok macam ni. Kita tengok kanan kiri, tak ada. CCTV pun tak ada sana, dia kata. Leh ni kot. Nak buat makan sikit. Ni rezeki ni. Dia kata, rezeki apa gitu? Main ambil hak orang. Kena bagi Tok Imam lah. Apa nanti Tok Imam umum ke siapa ada tercicir. Memang kita baik. Tapi belum ada peluang. Ada peluang baru Allah datangkan ujian.
Mutaat tak taat. Memang betul orang tak nampak, tapi Allah nampak tak? Sebab tu ahli tasawuf dia jaga sungguh dalam masalah ni. Kan? Dia jaga sungguh. Antak budallah haka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu makna orang yang ada ihsan tasawuf dalam hati dia. Dia buat sesuatu benda, dia merasakan bahawa dia melihat Allah. Kalau tak rasa tu pun dia merasakan Allah melihat dia. Kan? Contoh macam alim-alim ulama, para wali, tok guru. Tok guru saya dulu, saya sebelum mengajar ni, sebelum jadi ustaz, saya jadi driver tok guru saya, bawa kereta. Satu hari pergi tempat kuliah. Sampai dekat kolah tu, tok guru nak ambil uduk. Tok guru pun buka kopiah serban dia. Jadi dia pandang kanan, pandang kiri, nak letak mana tak tahu dia. Nak mana nak letak ni? Nak letak sementara nak ambil uduk, nak basuh kepala kan. Jadi tanggal tu nak letak mana tak tahu. Sebab tak ada tembok ke apa situ. Yang ada motor, orang parking motor, orang masjid, orang kampung parking motor situ. Jadi saya kata, tok guru letaklah atas seat motor. Saya kata, tok guru tanya saya balik, dah motor kamu? Dia tanya. Saya kata, tak, bukan motor saya lah, motor orang kampung sini. Dah pandai-pandai dia letak dalam suruh. Diizin ke tak? Pada adatnya memanglah orang takkanlah marah dia letak kopiah. Jangan teruk sangat. Nampak marah orang letak kopiah. Tapi ahli sufi ni, ahli tasawuf ni, dia jaga sangat. Tu kata pelihara tu. Dia jaga betul-betul. Selagi mana tak jelas orang tu izin ke tak izin, dia tak ambil. Tu jaga sungguh. Lepas tu tok guru pada tok guru saya pula, tok guru Haji Hitam nama dia, kepada guru kepada tok guru Siddiq Noh. Kan? Tok guru Siddiq Noh ni pun masa dia mengaji pondok dulu, dia ikut tok guru dia. Tok guru dia pergi kuliah mana dia ikut. Sekali macam biasalah, kadang-kadang setengah masjid ni habis kuliah dia, AJK bawa pergi makan. Jadi pergi makan kedai makan. Sampai kedai makan tu orang tu hidang ikan keli, lauk ikan keli. Kan? Jadi baca-baca doa makan. Tok guru saya Ustaz Siddiq ni, dia makan dah dengan makan ikan keli. Tok guru dia, tok guru Haji Hitam tu makan nasi je. Ikan keli tu dia tak usik. Dia makan nasi je. Dah kali orang kedai tu pun nampak, dia pun tanya, tok guru tak makan keli ke? Makan, dia kata. Habis tu kenapa tok guru tak usik, tak ambil? Tak lah, ana nak tanya lah, ikan keli ni ambil mana? Dia tanya. Kata toke tu, ambil kat bendang tok guru. Bendang siapa? Dia tanya. Bendang orang kampung. Tak, bendang kamu ke? Tak, bendang orang kampung. Tapi biasa dah orang kampung dia bagi je. Kamu minta izin tak? Dia tanya. Tak adalah minta izin. Kalau tak minta izin, haram, dia kata. Ustaz Siddiq tok guru saya tu tengah makan. Haram. Tu kata ahli sufi dia jaga sungguh. Dia jaga sebab hati ni dia tak nak hati ni berjauhan dengan Allah. Dia jaga sungguh. Kita buat lebih kurang ya. Dia jaga sungguh. Itu kata ahli sufi. Sebab apa? Sebab taatnya tinggi, itu menandakan imannya tinggi. Dan kejahatan takdir yang jahat ialah kufur dan maksiat. Nak tahu orang tu kufur ke tak? Kufur barang dalam. Kita tak boleh nak hukumkan orang tu kufur ke tak. Tapi tengok maksiat dia. Tinggi maksiat, tinggi kufurnya. Dia begitu ukuran dia. Tinggi taat, tinggi iman. Tinggi kufur, tinggi maksiat, tinggi kufurnya. Jadi bila kita belajar dalam benda ni, jangan kita buat maksiat kerana takut kufur kita akan meningkat. Tapi kita berbanyakkanlah kerja-kerja taat supaya iman kita makin bertambah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada pagi ini. Dan kita akan sambung pada kuliah akan datang insya-Allah pada bab rukun Islam pula. Ni kita baru bicara rukun iman. Jadi sekadar tu dulu pada pagi ini. Jadi dengan cerita barang niaga dia lagi. Jadi kena habiskanlah. Senang turun bukit tu laju. Debat ringan dah kita. Jadi sekadar tu dulu pada pagi ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas
salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.